Kesedaran tentang pencemaran alam sekitar perlu mengambil kira kesan pencemaran sisa mikroplastik yang menjadi ancaman serius kepada manusia. Ini kerana ramai tidak tahu tindakan pembuangan plastik menyebabkan sistem rantaian makanan tercemar melalui ikan yang menjadi sumber protein utama di negara ini. Isu mikroplastik antara fokus kempen kesedaran menerusi gotong royong pembersihan pantai setulang laut di Johor Bahru. Pantai berkenaan antara lokasi yang terjejas lambakan sisa sampah akibat kurangnya kesedaran kitar semula dalam kalangan penduduk. Program dilaksanakan Unit Amal Kelab Rotary Johor Bahru bagi menggalakkan sikap menjaga kebersihan pantai dan ekosistem marin termasuk menangani pencemaran mikroplastik. Mikroplastik ini oleh kerana mikro dia halus kan, jadi dia akan makan dia makan oleh plankton. Ikan-ikan akan makan plankton dan ikan-ikan ni pula kita pergi tangkap dan kita jual, kita makan. Itu yang dalam kajian kita ada nampak bahawa dalam darah manusia sekarang antaranya pun ada najis dalam manusia mengandungi mikroplastik ini. So, saya rasa satu kelemahan ialah kesedaran tu mungkin kurang sikit. Sebab saya sendiri pun tak tahu mana yang boleh recycle, mana yang tak boleh recycle kan. Barang-barang macam kan, kalau adakan aktiviti macam ni memang bagus lah. Patut diadakan lah sering. Semua benda perlu bermula daripada rumah. Rumah is orang kata apa, tempat yang paling asas untuk mewujudkan kesedaran tersebut. Kalau di rumah kita dah dedahkan kepada anak kita tentang kita semula clean up, bila mereka pergi keluar tak jadi masalah, mereka boleh amalkan. Peserta turut diperkenalkan inisiatif Kita Recycle yang memberi penembusan ganjaran kepada pengguna apabila mengitar semula 25 jenis barangan termasuk kertas, tin aluminium, plastik, sisa elektrik dan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini memaparkan tentang kesedaran masyarakat terhadap pencemaran alam sekitar berkaitan pencemaran sisa plastik yang menjadi ancaman serius kepada manusia dan ekosistem bumi. Oleh kerana ramai yang tidak mengetahui tindakan membuang plastik secara tidak terkawal, terutama kepada punca air, boleh menyebabkan sistem rangkaian makanan tercemar. Video ini juga menerangkan bagaimana punca kesan dan idea-idea bagi menyelesaikan masalah pencemaran sisa. Pengajaran dari video, penggunaan plastik sekali guna dan pembuangan selepas hanya sekali guna menyebabkan lambakan pembuangan plastik yang merosakkan persekaran. Oleh itu, kita perlu mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dan mempromosikan penggunaan semula. Yang kedua adalah kesan terhadap alam sekitar. Plastik mengambil masa 400 hingga 1000 tahun untuk terurai. Ini membawa kesan buruk kepada persekitaran seperti menyekat aliran air longkang atau sungai, membawa kepada masalah lain yang lebih besar iaitu seperti bencana banjir. Yang ketiga adalah pengurusan sistem plastik. Kita perlu memahami bagaimana untuk mengurus sistem plastik dengan betul. Ini termasuk konsep 3R iaitu reduce, reuse dan recycle, dan bagaimana untuk melaksanakan dalam kehidupan seharian. Yang keempat adalah pendidikan dan kesedaran. Pendidikan dan kesedaran pada isu ini adalah penting. Melalui pendidikan, kita dapat memahami kesan negatif pembuangan sistem plastik dan bagaimana untuk mengurangkannya. Yang terakhir adalah tanggungjawab bersama. Mengurangkan penggunaan plastik dan mengurus sistem plastik adalah tanggungjawab kita semua. Setiap individu, komuniti dan negara harus memiliki tanggungjawab ini bersama untuk mengelakkan sisa-sisa plastik ini terbuang begitu saja di sungai. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hakim bin Rosli, nombor 398846. Impak kepada pelajar. Masalah kesihatan. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah pernafasan seperti asma atau alergi yang boleh mempengaruhi kesejahteraan pelajar di sekolah. Pencemaran air dan tanah dapat menyebabkan masalah kulit seperti ruam atau alergi yang dapat mengganggu kesihatan pelajar. Ketidakselesaan fizikal. Kualiti udara dan air yang buruk dapat mencipta persekitaran sekolah tidak selesa, mempengaruhi kebolehan pelajar untuk fokus pada pembelajaran. Peningkatan keselamatan. Tahap pencemaran yang tinggi, terutamanya pencemaran udara, boleh meningkatkan risiko keselamatan, terutamanya bagi pelajar yang mempunyai
keadaan kesihatan sedia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fadil bin Abdullah, Kat Matrix 295807 akan membentangkan domain analisis falsafah yang terdapat dalam video pertama, konsep interconnectivity. Falsafah alam sekitar menekankan konsep interconnectivity antara manusia dan alam. Ia mengajarkan bahawa tindakan manusia tidak akan hanya mampu mempengaruhi diri sendiri tetapi juga ekosistem keseluruhan. Alam sekitar dan juga manusia saling bergantung antara satu dengan lain. Oleh demikian, setiap tindakan yang diambil oleh manusia akan memberi kesan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada alam sekitar. Berdasarkan kepada video, tindakan pembuangan sisa plastik dan juga mikroplastik akan menyebabkan sistem rantaian makanan tercemar melalui ikan yang menjadi sumber protein utama di negara kita ini. Mikroplastik ini bersifat halus dan menjadi salah satu sumber makanan bagi plankton. Plankton ini pula menjadi sumber makanan bagi ikan yang sekaligus menjadi sumber kepada manusia kerana ikan merupakan sumber protein utama manusia. Menurut kajian yang dilakukan, dalam darah manusia mengandungi mikroplastik hasil dari pencemaran sisa mikroplastik. Endapan mikroplastik yang ada di dalam tubuh manusia tidak dapat dicernakan atau diserap oleh tubuh yang akan menjadi pendorong kepada berbagai jenis penyakit. Oleh demikian, tindakan manusia ini tidak hanya akan memberi kesan kepada mereka sendiri sahaja tetapi juga kepada seluruh ekosistem di dalam alam sekitar. Falsafah kedua ialah keseimbangan dan keharmonian. Falsafah ini mengajarkan tentang keperluan mencapai keseimbangan dan keharmonian dengan alam sekitar. Ia menolak pandangan antroposentrik yang hanya memfokuskan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan kepentingan alam sekitar. Alam sekitar dan manusia itu harus seimbang dan pemahaman tentang manusia adalah pusat atau entiti terpenting di alam sekitar adalah tidak sesuai. Manusia amat bergantung kepada alam sekitar dan udara di sekelilingnya. Alam sekitar dan manusia itu saling berinteraksi antara satu dengan lain. Manusia seharusnya memainkan peranan dengan baik untuk menjaga alam sekitar sekaligus mencapai keseimbangan dengan alam sekitar. Selain itu, alam sekitar dan manusia juga saling berinteraksi antara satu dengan lain. Manusia seharusnya memainkan peranan dengan baik untuk menjaga alam sekitar sekaligus mencapai keseimbangan dengan alam sekitar. Alam sekitar perlu dipelihara dengan penuh rasa tanggung jawab oleh setiap manusia. Hal ini kerana apabila alam sekitar tidak dijaga dengan baik, maka akan berlakunya berbagai masalah dan bencana. Salam sejahtera dan salam madani. Nama saya Abdul Wadian, nombor metrik 296470. Dalam video tersebut, saya akan mendapatkan penyelesaian yang khusus dalam konteks jiwa jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bagi jasmani, ia melibatkan komuniti dalam usaha pemeliharaan dan pengurusan sumber alam secara lestari. Selain itu, menganjur program pendidikan yang mempunyai kesedaran terhadap alam sekitar. Selain itu, bagi emosi, kesedaran dan tanggungjawab amat penting bagi individu ataupun mana-mana pihak terhadap impak emosi pencemaran alam sekitar. Selain itu, mengenai psikologi, ia dapat menyediakan sokongan kepada individu yang mungkin terkesan secara emosi oleh pencemaran alam sekitar. Seterusnya, bagi rohani, pendidikan rohani amatlah penting bagi mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara spiritualiti dan alam sekitar.
Amalan keagamaan lestari dapat mendorong amalan keagamaan yang menyokong pemeliharaan dan perlindungan terhadap ciptaan Tuhan. Untuk yang last sekali, intelek, pendidikan dan penyediaan juga dapat menyokong program pendidikan dan penyediaan yang menumpukan kepada penyelesaian inovatif terhadap masalah pencemaran serta meningkatkan pencegahan alam sekitar. Pembangunan teknologi mesra alam dapat mendorong inovasi dan pembangunan teknologi yang menyokong kelestarian serta mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. Bagi penyelesaian isu dan konteks pada rukun negara, kumpulan kami telah memilih dua. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Manusia adalah kalutan Tuhan di muka bumi ini dan bertanggungjawab untuk menjaga keseimbangan dan keharmonian alam sekitar. Seterusnya, manusia perlu menghormati dan menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. Manusia juga harus bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan dengan menjalankan amalan-amalan yang baik dan menjauhi yang buruk terhadap alam sekitar. Yang kedua, kesopanan dan kesusilaan. Manusia perlu mempunyai nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam berurusan dengan alam sekitar. Walau bagaimanapun, manusia juga perlu bersikap sopan, hormat, bertimbang rasa dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan makhluk lain yang berkongsian alam sekitar dengan manusia. Selain itu, kita juga perlu mengamalkan budaya hidup yang sederhana, hemat dan berhemah dengan menggunakan sumber-sumber alam sekitar dan mengelakkan pembaziran dan penggunaan yang berlebihan. Manusia juga perlu menanam sikap cinta dan sayang terhadap alam sekitar dan menjadikannya sebagai amanah yang perlu dijaga dan dipelihara. Berikut merupakan pembelajaran kendiri yang diperolehi dari tugasan. Pertama adalah amat penting untuk kita mengutamakan pemeliharaan dan penyelenggaraan alam sekitar kita selaras dengan prinsip dan nilai teras yang dianjurkan oleh falsafah alam sekitar. Kedua, setelah pemerhatian dibuat, menjadi jelas bahawa adalah penting bagi setiap lapisan masyarakat untuk secara konsisten menghulurkan bantuan antara satu sama lain dalam usaha mencapai kesejahteraan keseluruhan dalam dari tajuk pembelajaran kendiri yang diperolehi dari tugasan. Seterusnya kita dapat memahami kesan pencemaran sisa plastik terhadap alam sekitar dan ekosistem. Kita juga mendapat maklumat tentang bagaimana plastik boleh merosakkan ekosistem marin, mengancam hidupan liar dan menimbulkan masalah alam sekitar yang lain. Ianya juga mendatangkan kesan negatif kepada rantaian makanan manusia akibat pencemaran plastik. Yang terakhir, kita juga dapat mengetahui tentang penggunaan alternatif plastik mesra alam seperti plastik kompos serta penyelesaian untuk menggantikan plastik konvensional. Kita juga dapat menerokai inisiatif global dan tempatan yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan plastik dan mengurus sisa plastik dengan lebih baik. Contoh inisiatif termasuk kempen pengurangan plastik sekali guna, program Kita Semula dan pembangunan teknologi untuk menangani sisa plastik.